in South America tonight, an environmental problem of a much greater magnitude. The destruction of the Amazon rainforest. A worldwide disaster. Perokaan hampir 10 hektar hutan, penerokaan kawasan hutan bagi tujuan perdagangan secara berleluasa. Antara punca banjir besar di negeri Pantai Timur adalah pembukaan tanah yang tiada kawalan dan tiada pengawasan habitat pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aizat bin Syahzan. Hari ini saya akan membincangkan tentang aktiviti manusia yang mendatangkan impak negatif kepada alam sekitar semula jadi. Aktiviti tersebut adalah aktiviti penyahutanan. Mari kita bincangkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti penyahutanan? Penyahutanan boleh didefinisikan sebagai aktiviti penghapusan kawasan hutan secara besar-besaran. Kawasan hutan ini diteroka dan dimusnahkan melalui pelbagai cara dan juga tujuan. Contohnya, hutan diteroka dan dimusnahkan bagi tujuan aktiviti pembalakan, pembukaan kawasan ladang, pembinaan bangunan dan lain-lain. Namun, aktiviti penyahutanan tanpa kawalan ini banyak mendatangkan kesan negatif terutama terhadap kemusnahan kawasan hutan. Fenomena ini boleh mengakibatkan pelbagai bencana alam seperti banjir lumpur dan tanah runtuh. Misalnya, pada tahun 2014, Kelantan telah dilanda suatu fenomena banjir luar biasa yang salah satu faktornya adalah disebabkan oleh kerakusan manusia dalam melakukan penyahutanan, khususnya pembalakan, pembukaan kawasan ladang dan pemotongan kawasan bukit tanpa kawalan. Hutan adalah sebuah kawasan yang kaya dengan kepelbagaian spesies hidupan alam semula jadi. Sebagai contoh, hutan Amazon merupakan hutan hujan tropika terbesar di dunia dengan keluasan 5.5 juta kilometer persegi yang menjadi habitat kepada pelbagai jenis spesies hidupan flora dan fauna. Terdapat pelbagai kepentingan hutan kepada alam sekitar, antaranya adalah habitat kepada hidupan flora dan fauna, kawasan tadahan hujan dan membekalkan oksigen kepada bumi. Hutan merupakan pembekal utama oksigen di bumi. Hutan juga menghasilkan 28% oksigen kepada seluruh hidupan di bumi. Oleh itu, jelaslah bahawa pentingnya dalam mengekalkan hutan semula jadi di bumi. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kesan daripada aktiviti penyahutanan. Antara kesan daripada aktiviti penyahutanan adalah kemusnahan habitat flora dan fauna. Hutan merupakan tempat tinggal kepada hidupan liar untuk menjalankan pelbagai aktiviti mereka. Oleh itu, kemusnahan habitat akan menyebabkan hidupan liar ini mengalami kepupusan. Hal ini kerana hidupan liar ini akan terancam disebabkan aktiviti-aktiviti manusia seperti pembalakan, penerokaan dan penyahutanan. Sebagai contoh, di Malaysia, badak Sumatera yang sudah pupus di Malaysia merupakan daripada aktiviti manusia yang tidak terkawal. Selain itu, harimau Malaya yang hampir pupus yang dahulunya jumlah adalah hampir beribu-ribu,
kini hanya tinggal 200 hingga 300 ekor sahaja. Selanjutnya, kesan daripada aktiviti penyahutanan adalah perubahan iklim bumi. Seperti yang kita tahu, hutan berfungsi sebagai salah satu komponen yang memainkan peranan dalam pengawalan suhu dunia. Kekurangan jumlah tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan hutan akan menyebabkan proses penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan bagi menjalankan proses fotosintesis adalah semakin berkurang. Oleh itu, gas-gas tercemar ini akan memerangkap haba yang dibebaskan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan suhu. Akibat daripada peningkatan suhu ini adalah berlakunya pencairan geyser di Arktik. Pencairan geyser ini seterusnya akan menyebabkan kenaikan aras permukaan air laut dan secara tidak langsung akan menenggelamkan kawasan yang rendah. Selain itu, kesan aktiviti penyahutanan adalah kejadian banjir lumpur. Fenomena kejadian banjir lumpur ini adalah disebabkan oleh larian air permukaan yang membawa lumpur, tanah dan kelodak tanah. Permukaan tanah yang terdedah akan terhakis apabila ejen-ejen hakisan seperti air hujan yang turun. Permukaan tanah yang gondol disebabkan oleh pembalakan ini menyebabkan air hujan yang turun kurang meresap masuk ke dalam permukaan tanah dan seterusnya menyebabkan larian air permukaan. Oleh itu, perkara ini akan menyebabkan kejadian banjir lumpur. Sebagai contoh, pada penghujung tahun 2014, negeri Kelantan telah mengalami banjir lumpur yang dahsyat dan merupakan antara yang terburuk dalam sejarah negara. Kemusnahan yang dialami adalah amat dahsyat umpama negeri tersebut dilanda tsunami. Antara puncanya adalah daripada aktiviti penyahutanan yang dijalankan oleh manusia. Seterusnya, aktiviti penyahutanan juga menyebabkan kejadian tanah runtuh. Tanah runtuh yang berlaku apabila struktur tanah yang semakin longgar kerana ketiadaan tumbuhan sebagai pencengkam permukaan tanah. Fungsi akar tumbuhan sebagai mencengkam tanah tidak berlaku kerana tumbuhan tersebut telah ditebang dan permukaan tanah yang digondolkan bagi tujuan aktiviti pembalakan dan pembukaan tanah. Oleh itu, permukaan tanah yang terdedah ini akan mengalami hakisan dengan lebih cepat oleh ejen-ejen hakisan seperti air hujan, suhu dan angin. Oleh itu, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Tindakan yang perlu diambil adalah melalui langkah pemeliharaan dan pemuliharaan. Langkah-langkah yang boleh diambil terbahagi kepada dua bahagian iaitu langkah perundangan dan langkah bukan perundangan. Jadi, apakah langkah perundangan yang boleh diambil dalam mengatasi masalah ini? Antara langkah perundangan yang boleh diambil adalah kerajaan mewartakan semua kawasan hutan sebagai taman negara dan hutan simpan kekal. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk menebangnya demi mengaut keuntungan jangka pendek. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara ini. Antara kawasan hutan simpan yang terdapat di Malaysia adalah Taman Negara Endau Rompen, Taman Negara Tanjung Piai, Hutan Lipur Gunung Ledang dan sebagainya. Selain itu, langkah perundangan yang boleh diambil dalam mengatasi masalah ini adalah meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlulah mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah yang melakukan aktiviti penyahutanan yang tidak mengikut prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan. Hukuman denda dan penjara yang dikenakan kepada pesalah perlulah lebih berat dan kesalahan yang telah dilakukan ini perlu dimaklumkan di dalam media massa agar dapat memberi kesedaran kepada masyarakat. Sikap tegas dan telus perlu ditunjukkan oleh pihak kerajaan dalam menjalankan undang-undang agar masalah ini dapat diatasi. Selain itu, pasukan penguatkuasa terutama ranger hutan harus ditambah jumlahnya. Kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil jumlahnya. Penggunaan teknologi seperti kapal terbang, drone, satelit dan helikopter untuk tujuan pengawasan turut memudahkan kerja kerana kawasan hutan negara adalah begitu luas.
Pengawasan yang cekap mampu memastikan kawasan hutan belantara kita tidak dicerobohi begitu mudah. Seterusnya, langkah bukan perundangan yang boleh diambil dalam mengatasi masalah penyahutanan ini adalah melalui kaedah penghutanan semula. Penghutanan semula atau penanaman semula ialah kegiatan menanam semula hutan yang telah ditebang dengan spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu. Sebagai contoh, pokok akasia, pine dan pokok batai. Melalui kaedah ini, kelembapan suhu dapat dikekalkan dan seterusnya masalah peningkatan suhu alam sekitar dapat dielakkan, terutamanya di kawasan-kawasan bandar besar. Melalui penghutanan semula juga dapat mengurangkan kejadian hakisan tanah dan menjamin bekalan kayu-kayuan pada masa depan. Contoh, kaedah penghutanan semula yang telah dilaksanakan adalah seperti di hutan simpan kemasul Pahang dan hutan simpan paya laut Perak. Selanjutnya, langkah bukan perundangan yang boleh diambil adalah melaksanakan sistem penebangan tumbuhan secara terpilih. Penebangan terpilih ini adalah pokok-pokok yang sudah cukup matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang akan ditebang, manakala pokok yang masih muda dan belum cukup matang tidak akan ditebang dan dibiar membesar sehingga mencapai usia matang. Jabatan Perhutanan akan memastikan pokok yang sesuai ditebang sebelum mengeluarkan lesen kepada pembalak. Sebelum pembalak dibenarkan masuk untuk menjalankan kerja, pihak Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM terlebih dahulu akan masuk untuk membuat audit di sesuatu tapak penuaian balak. Merekalah yang akan membuat rekod jenis pokok dan jumlah pokok yang ada, serta akan menandakan pokok mengikut kategori masing-masing. Secara umum, ada 3 kategori iaitu pokok tebangan, pokok ibu iaitu pokok simpanan, serta pokok yang boleh ditebang untuk membuat laluan ke tapak pembalakan. Oleh itu, melalui kaedah ini, pokok-pokok yang tidak sepatutnya ditebang akan dapat diselamatkan. Saranan saya kepada masyarakat dan pihak berkuasa adalah marilah kita bersama-sama memelihara dan memelihara alam sekitar semula jadi, terutamanya kawasan hutan daripada sebarang aktiviti-aktiviti yang boleh memudaratkan dan mendatangkan pelbagai bencana. Kita seharusnya berganding bahu dalam mengatasi masalah ini dan tidak tuduh-menuduh kepada siapa yang bersalah dalam isu penyahutanan ini. Kita seharusnya bijak dalam mengawal masalah yang dihadapi agar ia dapat diselesaikan dengan lebih baik. Oleh itu, walaupun terdapat pelbagai kaedah yang boleh dijalankan dalam memelihara kawasan hutan, namun adalah lebih baik kita mencegahnya berbanding merawatnya. Oleh hal yang demikian, langkah-langkah pencegahan awal perlulah dilakukan segera agar tidak berlakunya bencana yang lebih buruk. Kesimpulannya, kita perlulah menghargai setiap anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaiknya dan digunakan bagi tujuan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Ia merupakan tanggungjawab kita bersama untuk menjaga dan memelihara alam sekitar demi generasi akan datang. Sekian, terima kasih.